muka surat 64, hadis yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab Tibun Nabawi pada malam yang penuh keberkatan ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak minta maaf atas keuzuran suara Ustaz pada malam ini. Suara Ustaz malam ni agak serak-serak basah ala-ala orang beli sarip. Pak kata kalau orang beli sarip ada dalam majlis ini, pasti dia akan kata, Ustaz kita geng ya. Cuma dia tak ada. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampai ini kan ini dapat difahami ya, walaupun suara mungkin tak berapa nak jelas ya. Masya-Allah. Allah tarik sikit nikmat baru ya. Baru tarik sikit je. Kalau Allah tarik banyak sikit, bisu terus. Terus terpaksa belajar bahasa isyarat ya. Masya-Allah. Jadi bersyukur pada Allah ya, masih ada suara, dan bersyukur ya kerana pada malam ini Allah bagi kesihatan kepada kita semua. Kalau tuan-tuan apa hadirin-hadirat tak sihat, pasti tak sampai pada malam ini ya. Nabi bersabda, maksudnya ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat waktu lapang ya. Jadi dua nikmat ini kita kena manfaatkan sebaik mungkin ya, untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surah An-Nur Session 20 yang diketuai oleh Tuan Pengurusi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga, yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Marilah bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha
Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Dan sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini tak lain iaitulah nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-dua nikmat ini mesti kita jaga, kita pelihara, kita bajai, kita perkuat, kita perkasa, kita perkukuh, kita tambah dari semasa ke semasa, bahkan kita beristiqamah dengannya hinggalah ke penghujung hidup. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah ambil nyawa kita dalam keadaan mati kita husnul khatimah, kesudahan yang baik, bukannya su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kalau boleh 3 doa ni jangan tinggal ya, setiap hari pun kena baca. Yang pertama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, kau tamatkanlah riwayat hidupku satu hari nanti dengan kesudahan yang baik, dan janganlah engkau tamatkan riwayat hidupku satu hari nanti dengan kesudahan yang buruk. Doa yang kedua, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan taubat nasuha sebelum kami mati. Doa yang ketiga, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, permudahkanlah di saat aku menghadapi ambang sakratul maut, waktu naza', waktu nyawa nak dicabut daripada jasad, wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Ya, 3 doa ni jangan tinggal, kalau boleh baca setiap hari. Sebab apa? Sebab kita semua menginginkan ending kehidupan kita adalah husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kerana al-umur bi khawatimiha, setiap perkara itu diambil kira penghujungnya, pengakhirannya ataupun penamatnya. Analogi, ya, ada orang masuk pertandingan lumba lari pecut 100 meter, ya, ada 8 orang yang bertanding. Garisan sedia prit, ada seorang tu dia terkehadapan, yang lain semua ketinggalan kat belakang, ya. Masya Allah. Tiba-tiba lagi 1 meter nak sampai garisan penamat, dia jatuh tersungkur rebah ke bumi. Akhirnya ketujuh orang yang duduk belakang dia semua potong dia. Akhirnya bila diumumkan pemenang, siapakah pemenang? Adakah dia yang paling terhadapan peringkat awal tadi? Tidak. Dia tetap dikira kalah, walaupun asalnya dia paling terhadapan, ya. Masya Allah. Sebab itu ada orang sepanjang hidupnya dia orang jahat, dia bukan orang baik, tapi saat-saat penghujung hidup tiba-tiba dia taubat nasuha, berputar 360 darjah dia punya kehidupan, dia menjadi hamba Allah yang soleh, akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka orang ini dia kira seperti sepanjang hidupnya adalah orang baik, walaupun sebenarnya dia orang yang tak berapa nak baik, orang jahat. Ada orang sepanjang hidupnya sepanjang hidupnya dia adalah orang baik, orang soleh. Tiba-tiba di saat-saat penghujung hidup dia murtad ataupun dia mensyirikkan Allah dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya, na'udzubillah. Maka orang ini dia kira seolah-olah seperti sepanjang hidupnya adalah orang jahat, ya, orang yang tidak baik, walaupun sebenarnya dia orang baik, orang soleh. Masya Allah. Sebab itulah kalau boleh doa tadi itu, doa husnul khatimah jangan tinggal, baca setiap hari. Penyudahan itu sangat penting untuk menentukan masa depan kehidupan di hari akhirat kita. Wa imma syiqawah aw sa'adah, sama ada sengsara ataupun bahagia. Masya Allah. Dan sesungguhnya 2 nikmat yang paling besar tadi, nikmat iman dan Islam, inilah nikmat yang akan membawa kita untuk meraih nikmat yang lebih besar di hari akhirat kelak, iaitulah nikmat Allah memilih kita untuk menjadi penghuni-penghuni syurganya. Mana mungkin seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa iman dan Islam, ya. Masya Allah. Sebab tu 2 nikmat ini kena jaga. Ini nikmat yang sangat luar biasa, subhanallah. Syukurlah banyak-banyak pada Allah atas anugerah nikmat ini. Jadi insyaAllah malam ni buka muka surat 64 hadis yang ke-64. Okey. Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah Al-Kam'ah, ya. Minta maaf, bukan Kam'ah, dia Hamzah. Al-Kam'ah, ya, Al-Kam'ah. Baik, Ustaz bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Zaid qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Yaqulul kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kam'ah, ya, al-kam'ah adalah dari anugerah Allah, dan airnya adalah penyembuh bagi mata. Ya, saya ulang balik. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kam'ah adalah dari anugerah Allah, dan airnya adalah penyembuh bagi mata. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, kita lihat ulasan hadis. Yang pertama, menurut penjelasan ulama, al-kam'ah ialah sejenis tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbatang, tumbuh di atas tanah tanpa ditanam oleh manusia. Dipetik daripada kitab Fathul Bari. Jadi yang ni kita boleh buat teka-teki. Kalau kita seorang guru atau seorang ustaz, ya, atau seorang ustazah, kita ada anak murid, kita buat teka-teki. Hari ini ada satu teka-teki. Apa dia tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbatang, tumbuh pula di atas tanah tanpa ditanam oleh manusia? Ada RM10? RM10? Siapa boleh jawab? Baik, memanglah boleh buat teka-teki. Ini teka-teki ilmiah, ya. Dia ada nilai ilmu, bukan teka-teki kartun. Ya, subhanallah. Apa dia, tuan-tuan? Dia tak ada daun dan tak berbatang. Nak kata daun pun tak daun, nak kata batang pun tak batang, ya. Subhanallah. Dia tumbuh atas tanah, tapi bukan manusia yang tanam. Tiba-tiba dah ada. Tiba-tiba dah ada. Terutama lepas hari hujan. Lepas hari hujan, besok tengok, dah ada. Apa dia? Ya, cendawan, ya. Cendawan. Perhatikan cendawan. Kan dia macam payung, kan? Payung. Nak kata daun, tak daun. Sebab kalau daun, dia mesti ada proses fotosintesis, iaitu proses membuat makanan oleh tumbuhan hijau dengan kehadiran cahaya, air dan klorofil. Alamak, dahsyat. Ingat lagi, klorofil tu warna hijau tu lah pada daun. Jadi cendawan warna putih. Bila payungnya putih, itu bukan daun. Yang namanya daun, dia mesti ada warna putih ke merah ke, kan? Putih pula, hijau ke merah ke. Yang ni putih, bukan daun. Dia punya payung, kan? Pemegang payung. Kata tu payung, kan? Dia pemegang ni, kan? Pemegang, buka payung, kan? Pemegang. Nak kata batang, bukan batang, sebab dia lembut. Kalau batang mesti macam kayu, kan? Pokok renek pun dia ada batang juga, apalagi pokok yang kayu jati, kan? Nak kata batang pun tak batang, sebab dia lembut. Boleh digigit, boleh dimasak, sayur bening. Bila makan tak pening, ya. Subhanallah. Jadi itulah ada kam'ah, ya. Dan dia pula tumbuh atas tanah tanpa ditanam oleh manusia. Kita tak tanam. Pokok lain kena tabur biji benih ke ataupun kita buat tot ke, kan, tanah, ataupun kita cacak ke. Ada manusia tanam pokok kelapa, rambutan, durian, ya, musangking, D24. Tapi cendawan tak ada siapa tanam. Tiba-tiba dia tumbuh, terutama lepas hujan. Lepas hujan, besok tengok, Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Inilah kam'ah, anugerah Allah. Saya Masya Allah. Kulat mata kerbau, ya. Coklat. Subhanallah. Masya Allah. Dekat Selangor boleh jumpa tak kulat mata kerbau tu? Wallahualam. Itulah yang dimaksudkan. Tempat hutan-hutan, ya, tempat dingin.
Masya Allah ya. Kalau ada kulat mata kerbau tu memang cukup bagus sebab dia ada air. Secara umum kam'ah ni apa juga jenis cendawan dan juga kulat, dan dia diperah. Sebenarnya kalau cendawan atau kulat kita perah dia keluar air. Cuma kalau yang Tuan Haji cerita tadi itu lebih menepatilah, lebih menyamai ya dengan kam'ah yang disebut dalam hadis sebab dia ada air tadi tu. Kalau yang lain kena perah baru keluar air. Tak berdaun. Bulat je. Masya Allah. Boleh dikomersialkan tu ya? Buat ladang kan, kita buat titisan untuk cerah mata. Lepas ni boleh cari kulat apa tadi, kulat mata kerbau, kita cuba ternak dia kan, biarkan dia banyak-banyak. Boleh buat, boleh dikomersialkan tu, ubat untuk mata. Ya Allah ya. Subhanallah, ni hadis Nabi, kena yakin. Baik, itulah dia. Subhanallah. Betul, kulat mata kerbau. Ustaz dulu ingat masa Ustaz dekat Kerambit. Ustaz masa kecil duduk kat Kerambit ya, daripada kecil sampai darjah 1 umur 7 tahun. Kerambit ni dekat daerah Kuala Lipis lah, dekat Pahang. Pedalaman lah. Jalan utama jalan kereta api. Masa tu jalan tar tak ada ya, tanah merah semua. Jadi pengangkutan utama orang nak pergi Jerantut ke Kuala Lipis, pergi naik kereta api. Dan kereta api pula stesen masternya ayah Ustaz. Ayah Ustaz kerja KTM, maksudnya KTMB. Nak tak nak orang semua kena jumpa ayah Ustaz, beli tiket. Okey. Jadi dekat belakang rel kereta api tu ada bukit biji besi. Rupanya mungkin dilombong dekat Sungai Lembing ke mana tak tahulah. Jadi biji-biji besi tu dilonggokkan dekat tepi rel kereta api. Jadi macam bukit. Dia bukan batu. Dia macam batu biji besi lah, biji besi. Agaknya dalam tu besi kot. Dia warna hitam coklat gelap. Sebab dilonggok situ sebab nak diangkut ke kereta api. Lepas tu ada sodok masuk kereta api kan. Kereta api bawa lah gerabak-gerabak. Jadi atas bukit biji besi tu ada bukit. Dekat atas tu ada ladang getah ya. Ustaz kecil-kecil memang sukalah mendaki biji besi tu, bukit tu, mendaki turun, naik kan. Masa kecil-kecil orang kampung, orang pedalaman, orang ulu ya. Masya Allah ya. Baik. Satu hari ladang getah atas bukit tu ditebang kan, dah tebang habis. Lepas tu keesokan harinya Ustaz pelik. Ustaz tengok kenapa ramainya manusia. Boleh kata satu kampung semua pergi naik bukit tu. Satu kampung naik. Ramai orang naik. Ustaz pun naik jugalah kan. Banyak bukit, apa dia orang buat. Rupanya orang kampung petik kulat. Macam ada kulat pokok getah kan. Pokok getah lepas kena turun hujan tu, dia tumbuh macam apa nama tu, kulat apa telinga kera. Kulat telinga kera. Lebih kurang lah. Tapi kulat tu ditumbuh dekat kayu pokok getah. Banyak. Satu kampung datang semua kutip. Ustaz pun kutip jugalah. Itu disebut kam'ah ni dia anugerah Allah. Sebab orang tak tanam, tahu-tahu ditumbuh. Ini anugerah Allah ya? Tak tanam pun tapi ditumbuh banyak, membiak. Ya Allah. Puas masa kecil dulu ya, makan kulat apa, bukan kulat tadi, kulat apa, tiram apa. Itulah kulat apa Ustaz tak tahu apa nama, tapi sedap lah ya. Buat masak lemak cili padi. Liau ya. Masak apa lagi, rebus pun sedap. Lepas tu masak apa pun bubur sikit. Alamak ya. Memang teliok kata utara kan. Subhanallah. Lepas tu ada satu kulat sangat istimewa tuan-tuan, namanya kulat susu harimau. Itu sangat baik untuk masalah tekak ya. Macam Ustaz ni eloklah kalau dapat kulat tu kan. Adik orang batuk teruk kan, minum kulat susu harimau. Dia baik untuk kerongkong. Kalau batuk tak henti-henti, tak baik-baik, cuba kulat susu harimau, cukup bagus. Kulat susu harimau ni ceritanya, ibu harimau dia nak menyusukan anak. Bila menyusukan anak dia, tiba-tiba ada percikan susu tadi jatuh ke tanah. Dekat situ akan tumbuh kulat susu harimau ya.
Ada orang yang bijak sana, bijak sini, dia ambil kulat tu, dia cuba biarkan. Masya Allah, dia komersialkan. Dia jadi untuk ubat batuk. Kalau batuk, minum kulat susu harimau, mujarab dengan izin Allah, ya. Subhanallah. Baik, tu cerita kam'ah tadi. Okey, yang kedua, Nabi menyebutkan Al-Kam'ah itu sebagai Al-Man. Apa makna Al-Man? Anugerah Allah, ya. Kerana tumbuhnya di atas bumi tanpa ditanam atau diusahakan oleh manusia. Ya Allah, ya. Kalau kulat yang ada dekat emporium kan, dekat pasar raya semua tu, itu dah dikomersialkan, dah dibiarkan. Kan dia ada, Ustaz pernah masuk ladang dia lah. Dia ada rumah-rumah banyak dekat Jenjarum, Ustaz pergi. Lepas tu dia ada tepi dinding dia ada macam kan, ada macam corong-corong banyak. Kat corong-corong tu keluar cendawan kan. Tapi dia kena timing, kena betul. Terlambat sikit ke apa, dia kurang kualiti. Dia layu sikit, dia tak rangup. Kalau yang baru petik tu dia rangup. Lambat sikit dia macam layu sikit, ya. Masya Allah. Baik, maka ia diumpamakan seperti al-manna yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada Bani Israel, sebagaimana yang diceritakan Allah dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah, ya, anugerah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Maknanya, dan kami telah menaungi kamu dengan awan, yakni dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu manna dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiayanya diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 57, ya, ayat 57. Subhanallah. Jadi manna ni anugerah Allah. Kalau yang Allah turunkan atas Bani Israel itu dari langit, dari atas turun kepada mereka, ya, kepada Bani Israel. Dia kurniaan Allah, anugerah Allah. Jadi kam'ah ni pun dia macam manna jugalah. Dia tanpa manusia tanam, dia tumbuh. Ini anugerah Allah, ya. Subhanallah. Ustaz suka tadi yang tentang kulat apa tadi? Mata kerbau. Ada, ya, namanya kulat mata kerbau sebab dia ada air, ya. Bila ada air yang kita nak bincangkan, memang air dia tu untuk penyembuhan mata, ya. Masya Allah, subhanallah. Baik, ada juga ulama berpandangan sememangnya Al-Kam'ah itu sendiri adalah Al-Man yang diturunkan Allah kepada Bani Israel, ya, berdalilkan pengertian umum hadis di atas, ya, syarah Sahih Muslim, kitab Al-Ashribah, bab Fadlul Kam'ah wa mudawat al-ain biha. Kelebihan kam'ah atau jenis kulat tadi tu, dan mengubati mata dengannya. Subhanallah. Baik, yang ketiga, cara pengubatan dengan al-kam'ah ini menurut ulama, macam mana caranya? Diperah. Kulat tadi diperah untuk mendapatkan airnya. Masya Allah, ya. Kemudian dititis ke dalam mata. Imam An-Nawawi menceritakan, pada zamannya terdapat seorang ulama yang soleh serta periwayat hadis bernama Syekh Kamal bin Abdullah Ad-Damashqi yang buta matanya. Jadi ulama ni buta mata dia. Yang ni penglihatannya hilang sepenuhnya, buta, tak nampak terus. Kemudian ia berikhtiar dengan mencelaki matanya, dicelakkan matanya dengan air kam'ah. Air kam'ah tadi, air kulat tadi yang diperah tadi tu dijadikan celak. Kerana yakin dengan hadis Nabi
Air kam'ah tu dijadikan celak ya, sebab dia yakin dengan hadis Nabi tentang kam'ah ni boleh mengubati mata. Okey. Dan mengambil berkat dengannya. Dia yakin dengan hadis Nabi dan dia nak ambil berkat daripada hadis Nabi tadi. Subhanallah. Lalu dia sembuh dan dapat melihat semula. Subhanallah. Ini Imam Nawawi yang cerita ni. Subhanallah. Syarah Sahih Muslim kitab Al-Asyribah, bab fadlul kam'ah wa mudawatul ain biha. Kelebihan kulat ni dan mengubati mata dengannya. Subhanallah. Jadi ulama ni buta matanya, buta sepenuhnya, tapi sebab ulama ni baca hadis ni, dia yakin dengan hadis ni dan ambil keberkatan daripada hadis ni. Dia cari kam'ah tu diperah, dia ambil airnya dibuat celak, dia selalu celakkan pada mata. Dengan izin Allah sembuh mata dia, boleh melihat semula. Sebab tu kena yakin ya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya hari ni kadang-kadang kita kurang keyakinan. Masya Allah, kena yakin ya. Ada satu cerita, nak cerita yakin ni. Ustaz dah cerita kot bulan lepas, ingat-ingat lupa lah pula. Ustaz Hanafi pendakwah selebriti. Ustaz baca dia punya pengkongsian pengalaman lah. Dia kata lebih kurang tahun 2002 yang lalu. Dah lama lah ya? 2002 sekarang 2022. 20 tahun. Mana Ustaz Hanafi muda lagi lah masa tu ya? 20 tahun ya. Jadi kata Ustaz Hanafi, masa tu saya ikut konvoi motosikal besar. Mungkin Ustaz Hanafi masuk kelab motorbike lah, kelab motorbike ya, bukan BMX ya, itu basikal. Ni motorbike. Tak tahulah Harley Davidson ke, motor jadi ala-ala scramble yang ada muncung paruh burung tu ke, tak tahulah kan. Jadi Ustaz Hanafi kata, suatu kami pulang daripada Pahang nak balik ke KL lah. Kami lalu jalan Karak, bukan Karak highway, ini Pekan Karak lama tu, jalan hutan, macam tempat jin bertendang, macam tu. Lalu kami pun singgah dekat satu warung. Makcik tu dia jual goreng pisang, singgah dekat situ. Bila kami singgah, saya pun terdetik dekat hati nak tanya makcik tu tentang macam mana keadaan bisnes dia. Lepas tu bila dia tanya, makcik tu kata, Alhamdulillah bagus dek, syukur. Lepas tu Ustaz Hanafi terfikir lagi nak tanya ni. Ustaz Hanafi pun gagahi tanya juga, makcik, saya nak tahulah makcik, makcik meniaga dekat sini, dekat kawasan hutan ni yang terpencil, jauh daripada orang ramai. Ialah kat hutan tempat jin bertendang, Karak Syekh. Tahu tak terowong Karak tu? Kan ada cerita-cerita mitos orang-orang dulu kata kalau masuk terowong tu waktu malam seorang-seorang, nanti ada Volkswagen pintas. Baik-baik gurau saja. ini cerita viral lah ya. Tak benar tak benar wallahu alam. Baik. Jadi kan Ustaz Hanafi tanya, makcik meniaga goreng pisang dekat tempat terpencil jauh daripada orang ramai ni, makcik, berapa pendapatan makcik sebulan? Makcik kata, Alhamdulillah ada dek, adalah Alhamdulillah ya, makcik boleh dapat 3,000 sebulan, kadang-kadang boleh cecah 7,000. Dan makcik syukur sangat sebab duit hasil goreng pisang ni makcik boleh pergi umrah setiap tahun. Terperanjat Ustaz Hanafi, terperanjat. Macam mana jual dekat hutan, manusia tak ramai, boleh pergi umrah setiap tahun dengan jual goreng pisang. Ya Allah. Lagi Ustaz Hanafi hairan. Lepas tu Ustaz Hanafi pun cuba gagahi lagi nak tanya, makcik, apa rahsia makcik boleh dapat rezeki macam ni punya banyak kan? Apa rahsia makcik? Apa tahu makcik tu cakap? Bodoh lah adik ni. Terperanjat Ustaz Hanafi, diperbodohkan oleh makcik itu ya. Tapi tak apalah, sebab makcik itu dia veteran, dia otai kan, senior kan. Jadi lepas tu makcik tu kata, bodoh lah adik ni, berselawatlah banyak-banyak. Kan Nabi dah kata, Nabi sabda, siapa selawat ke atasku sekali selawat, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali selawat. Itu je. Bila kita selawat banyak-banyak atas Nabi, maknanya Allah akan berselawat atas kita ni kali 10. Kalau sehari kita selawat atas Nabi 1,000 kali, Allah selawat atas kita 10,000 kali.
Kalau hari itu Allah berselawat ke atas kita, Allah yang memayungi kita, Allah yang merahmati kita, maka tak ada sebab yang boleh menggagalkan usaha kita. Hari itu tak ada sesuatu yang boleh menjadikan kita berasa sedih dan berduka cita. Kata Ustaz Nafi, kata-kata makcik itu masih terngiang-ngiang dekat benak pemikiran dan tersemat dalam hati saya sampai hari ini. Sampai hari ini, betapa makcik tadi hanya orang kampung sahaja, tetapi keyakinan yang tinggi pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulnya, menjadikan makcik itu sentiasa dilimpahi rezeki oleh Allah. Didatangkan untuknya rezeki daripada jalan yang tak diduga, tak disangka. Subhanallah. Sebab tu kena yakin, ya. Selawat aja. Kita macam-macam ayat lah nak cari kan. Tapi tak baca juga. Nak cari petua ini, ya. Tak amal juga kan. Selawat. Kita selawat sekali dah tentu Allah selawat atas kita 10 kali. Semua zikir, semua wirid, dia ada ganjaran-ganjaran yang Allah bagi, ya. Semua. Contoh, bila kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, setiap kali lepas solat, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Kan itu ganjaran. Apabila kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menanam satu pokok di dalam syurga, ya. Semua. Tetapi selawat berbeza. Bila kita berselawat pada Nabi Muhammad sekali, Allah yang berselawat ke atas kita 10 kali. Seolah-olah Allah yang mengambil alih tempat ganjaran-ganjaran tadi tu. Allah ambil alih. Ya Allah. Bila kita selawat sekali atas Nabi Muhammad, maknanya 10 kali kebaikan-kebaikan Allah bagi pada kita. Kita selawat sekali ke atas Nabi Muhammad, 10 keampunan Allah beri untuk kita. Kita selawat sekali atas Nabi Muhammad, 10 rahmat dan kasih sayangnya Allah curahkan untuk kita. Ya Allah. Itu sekali. Kalau 10 kali, mana 100 kali. Kalau 100 kali kita selawat atas Nabi, 1000 kali Allah selawat atas kita. Kalau kita selawat atas Nabi 1000 kali, 10,000 kali Allah selawat ke atas kita. Masya Allah. Sebab itu kena yakin. Tengok Ustaz kongsikan cerita tadi sebab nak bagi tahu keyakinan makcik tadi pada selawat Nabi, ya. Dalam kisah Kam'ah ini, ulama yang buta tadi atas keyakinannya pada hadis Nabi tadi pasal Kam'ah boleh menyembuhkan mata, akhirnya dia beramalkan agak hadis ini, mata dia celik, mata dia celik, boleh melihat semula. Sebab tu kena yakin, ya. Begitu juga dengan kita, banyak hadis macam Nabi kata apa, tetaplah kamu dengan habbatus sauda, sesungguhnya ia adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Nabi dah sebut, tapi kita tak berapa nak yakin juga untuk amal habbatus sauda. Contoh kan, contoh. Jadi cuba yakin, ya, insya-Allah ada barakah dia. Pertama, kita dapat pahala sebab mengamalkan hadis-hadis Nabi, ya. Yang kedua, setiap hadis Nabi itu pasti ada, setiap sunnah itu dia ada kejayaan, dia ada barakah, ya. Subhanallah. Baik, itu berkenaan dengan Kam'ah. Dan Ustaz boleh kongsi juga, ya, ayat yang elok kita baca untuk nak merawat mata, iaitulah surah Qaf ayat 22, ya. Surah Qaf ayat 22. Subhanallah. Ayatnya berbunyi, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, ya. Maka aku singkapkan sesuatu yang menutupi mata kamu, maka jadilah penglihatan kamu pada hari ini hadid, sangat tajam, ya. Ini surah Qaf ayat 22. Boleh catat surah Qaf, huruf Qaf tu, surah Qaf ayat 22. Okey, petua ni macam mana kita nak buat? Antaranya Kam'ah. Kalau kita jumpa Kam'ah ini, ataupun kalau tak jumpa kulat apa tadi, susu kerbau, kulat apa, mata kerbau, biasa telur je, telur mata kerbau, telur apa namanya, kulat mata kerbau, telur kerbau. Lupa pula nama. Tak kira lah, ya, lebih kurang lah tu. Jadi sebenarnya tak kira lah apa kulat pun, kalau dah tak jumpa yang apa kerbau tadi tu. Lembu pun tak apalah, kambing pun kan. Yang penting dia kulat, dia tak berdaun, tak berbatang, dia perah, dia akan keluar air. Sebab dia kan macam lembab-lembab, perah dia keluar air. Air itu sebelum kita nak titis, baca bismillah, baca selawat 7 kali, baca surah Qaf ayat 22, ya. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ulang 7 kali lebih baik, ya.
hembus pada air tadi, titis dalam mata, mudah-mudahan ada kesembuhan dengan izin Allah. Kaedah yang lain yang Ustaz belajar, okey, kita boleh amal minum jus carrot ataupun lobak merah. Sebab lobak merah secara semula jadi diperkaya dengan vitamin A. Ada jenis sayur-sayur atau buah-buahan warna merah ni vitamin A nya tinggi. Vitamin A baik untuk kesihatan mata, ya, kesihatan mata. Juga yang jenis berry-berry lah, strawberry, apa lagi, blueberry, blackberry, itu handphone. Lebih kurang lah. Yang berry-berry lah. Lagi apa berry-berry? Raspberry, dahsyat. Raspberry, lagi apa berry-berry? Strawberry dah sebut dah. Berry-berry lah, yang penting bukan kambing biri-biri, ya. Itu juga vitamin A sangat tinggi. Dia baik untuk kesihatan mata. Okey, yang saya nak cerita ni lobak lah, ya. Macam mana nak buat dengan lobak merah tadi, carrot? Kita blender dia, jadikan jus lobak. Tapi jangan campur susu. Jangan campur susu, jangan campur gula. Okey, lobak merah tu dia jadikan jus. Okey, kalau nak manis boleh bubuhlah madu, okey. Lepas tu baca bismillah, selawat 7 kali, lepas tu baca surah Qaf tadi, ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasaluka al-yawmal hadid. Kita hembuskan, kita minum. Tadi ayat surah Qaf ulang 7 kali, minum setiap malam sebelum tidur, selama 40 malam berturut-turut. Jangan tinggal 40 malam berturut-turut. Nanti selesai kita amal, hari malam ke-41, insya-Allah dah ada perubahan pada mata kita dengan izin Allah, ya. Boleh dicuba petua ini, ya. Petua. Tapi sebab ustaz muda, jadi namanya pemuda lah, ya. Kalau orang tua yang bagi, dia petua, gurau saja. Baik, kita berhenti seketika laluan untuk azan Isya.
Baik, habis perbahasan tentang al-kam'ah ya, kulat ataupun cendawan yang baik menyembuhkan mata dengan izin Allah. Kita baca satu hadis lagi insya-Allah malam ni, muka surat 65, hadis ke-65. Tajuknya mengubati penyakit uzrah ya. Mengubati penyakit uzrah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Qaisin binti Mihsanin annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha qad a'laqat alaihi min al-'udhrati faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ma tadgharna awladakunna bihadzal 'ilaq alaikum bihadzal 'udil hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyatin minha Zatul Jambi. Terjemahan hadis, Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha menceritakan, dia telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak lelakinya, di mana ia telah memicit halqum ataupun anak langit anak lelakinya itu dengan jarinya kerana penyakit uzrah. Lalu Nabi berkata, kenapa kamu para wanita suka memicit halkum anak-anak kamu, yakni yang terkena penyakit uzrah dengan tangan kamu? Hendaklah kamu menggunakan ud hindi. Sesungguhnya padanya terdapat 7 penyembuhan, termasuklah penyakit zatil jambi, selain penyakit uzrah yang dihadapi anak kamu. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Jadi uzrah ni apa ya? Dia penyakit pada bahagian halkum, anak tekak, atau mungkin kita sebut tonsil ya, tonsil. Lebih kurang lah tonsil. Adik-beradik thyroid lah ya. Adik-beradik thyroid. Baik. Kita lihat ulasan hadis. Penyakit uzrah ialah sakit pada halkum ataupun tekak yang disebabkan oleh darah. Ada juga yang berkata ia adalah barah atau bisul yang terbit di saluran yang menghubungkan tekak dan hidung, antara tekak dengan hidung. Dia ada macam tumbuh mata lah, macam bisul. Sakit lah. Ini dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dalam Fathul Bari. Baik. Yang kedua, kebiasaan para wanita zaman Nabi mengubati penyakit uzrah yang dihadapi anak mereka ialah dengan memintal kain. Wah, dahsyat ya. Kemudian memasukkan melalui hidung anak mereka yang terkena penyakit itu dan menekan atau menyucuk tempat sakit dengan pintalan kain itu hingga keluar darah hitam. Dahsyat, smackdown ya. Syarah Sahih Muslim juzuk 14 dalam kitab Salam bab at-tadawi bil ud hindi. Kain tu dipintal-pintal. Macam mana Ustaz? Terbayang kalau pintal ni macam lampu pelita. Lampu pelita kan masa Ustaz kecil-kecil dulu kan dia pintal, macam ada tali jerami kan, ada pintal masuk lubang tu kan. Lepas tu tali tu dia rendam dalam ada minyak tanah lah, dalam bekas minyak tanah. Jadi minyak tanah tu sentiasa mengalir, sumbunya dihidupkan api terus menyala. Itu sebut lampu pelita. Itu pintal lampu pelita okey lah. Lampu pelita tak ada nyawa. Dia tak ada lah deri rasa kan. Ini hidung budak. Ni wanita jahiliah dululah. Dia pintal dengan kain tuala tu, dia pintal halus masuk dalam hidung. Pintal, dia jolok-jolok sampai keluar darah hitam. Wow, azab. Ini sungguh sakit ya, luar biasa. Mungkin itulah satu-satu kaedah zaman tu lah, zaman tu. Tapi Nabi melarang ya.
Sebab kaedah tu menyeksa budak-budak kecil. Usah budak kecil, yang kita ni pun, yang dewasa pun, kalau dia pintal kain masuk lubang hidung, tercungap-cungap. Usah pintal kain masuk air pun kita dah tak tahan. Air tu lembut, ya, jernih, halus. Ini pula pintalan kain. Subhanallah. Sebaliknya Nabi suruh menggunakan oud hindi. Apa dia oud hindi? Oud hindi ialah kayu wangian India. Kayu wangian India, ataupun kita sebut kayu gaharu, ya. Oud hindi ni terbagi kepada dua, ya. Pertama qistul bahri, yang kedua qistul hindi. Qistul hindi ni kayu gaharu hitam. Nama pun hindi, ya, kayu gaharu hitam. Nasib baik tak qistul Bollywood, ya. Ada qistul hindi. Kayu gaharu hitam. Satu lagi qistul bahri, ni kayu gaharu putih. Kayu gaharu putih. Dua-dua ada, cuma beza yang hindi, yang hitam tu dia lebih panas, sifatnya lebih panas. Kalau penyakit yang kuat, yang agak berat, guna yang hindi, yang lebih power lah. Macam tongkat ali lah, dia ada black ali, tongkat ali hitam, yang long jack, ya. Lepas tu dia ada yang Eurycoma longifolia, itu tongkat ali putih. Eurycoma longifolia tongkat ali putih. Satu lagi tongkat ali hitam. Samalah kunyit. Kunyit yang kita buat masak tu kunyit kuning. Tapi ada sekarang ni popular kunyit hitam. Orang buat kopi kunyit hitam. Alamak, main secawan, ya. Ada putih, ada hitam, ya. Hitam tu lebih dahsyat tuan-tuan, ya. Macam tu juga manusia. Kalau yang kulit hitam, dia nohal punya jemur bawah matahari, ya, nohal punya. Cuba kulit putih, macam mudang kena masak, kena goreng, merah menyala. Contohlah kan. Rupanya qist ada dua, ya. Itu kayu gaharu putih, kayu gaharu hitam. Baik. Jadi Nabi suruh kalau orang tu ada penyakit jenis-jenis tonsil tadi, rawat dengan gaharu. Ya, bukan cara wanita jahiliah dulu, dia pintal kain dalam hidung sampai keluar darah, keadaan tekak, ya, tak ada darah hitam, bukan. Baik, yang ketiga, dalam hadis di atas Nabi melarang cara pengubatan yang biasa diamalkan itu, dan baginda mengesyorkan pengubatan dengan menggunakan oud hindi yang telah pun kita huraikan sebelum ini, ya. Jadi guna kayu gaharu ni macam-macam kaedah lah. Kaedah minum, kaedah sapuan. Sapuan ustaz, sapuan. Kaedah sapuan lah, sapu kan, sapuan, ya. Siapa nak sapuan terapi gosok boleh dapat kat belakang, ya, panas dan berangin, bidara campur lima perut campur halia, ya. Sapuan terapi gosok, ya. SAPU sengkang ONE, sapu one, number one. Baik. Kemudian dia baik juga untuk masalah apa tadi, zatil jambi, guna kayu gaharu. Wallahu alam. Jadi setakat ni saja untuk perkongsian kita pada malam ini. Lepas ni jangan lupa, kalau ada tonsil ke, ada thyroid ke, cari kayu gaharu. Paling kurang daun dia tu jadikan teh. Teh pokok gaharu, daun pokok gaharu tu ambil, keringkan, jadikan teh, buat teh. Jadikan amalan, minum harian. Dia pelbagai jenis rawatan untuk kesihatan, ya. Hebat, ya, kayu gaharu. Wallahu alam, ya, yang baik daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Macam biasa, sebelum pulang, tabung-tabung disediakan oleh pihak surau dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat, yang hakikatnya kembali untuk kita juga, ya. Samping tabung-tabung surau, Ustaz juga ada bawa tabung bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam. Siapa-siapa yang nak support barangan yang Ustaz bawa, ada dekat belakang sana, ya, boleh dapatkan. Juga ada saudara kita, ya, pun ada juga, ya, kopiah, minyak wangi, semua ada. Wallahu alam. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.